Selamat petang. So kita akan mula kelas kita pada hari ini. Sebelum tu, semua sudah makan kah? Sudah makan? Belum. Ya, sudah cikgu. Okey, yang belum tu lepas ni kita boleh cepat-cepatlah dan kita makan. Okey. Saya pun belum makan tengah hari lagi. Okey, kita akan sedia yang inilah, kita akan masuk menyediakan imbangan duga mengikut proses kitaran perakaunan bermula daripada dokumen sumber. Kamu tahu kan kitaran perakaunan tu? So kita mula dari dokumen sumber, buku catatan pertama, ledger, then baru kita imbangan duga. Okey, so kita akan buat ini. Satu, dan membincangkan situasi di mana imbangan duga tu imbang tapi sebenarnya ada kesilapan. Yang ini kita akan tengok nanti. Dua perkara lah kita belajar hari ini. Okey. So ada info nanti kamu perlu dapatkan daripada buku teks. Kamu kena baca buku teks untuk soalan-soalan yang basic lah, yang pengetahuan asas dia. So kamu kena carilah, nanti kita akan buat latihan. So kita terus pergi soalan daripada kitaran kan? Okey, ini soalannya. So, kita ada di sini, kita ada 6 dokumen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita ada 6 dokumen. So, kita mau pindahkan dokumen ini kepada buku catatan pertama dulu. Then, lepas tu kita pergi ledger. So, dari dokumen, cikgu tulis sini sikit conteng daripada dokumen, lepas tu kita pergi BCP, buku catatan pertama, lepas tu kita pergi kepada ledger, dan kita dapat imbangkan ledger HBBB, dan kita guna BB tu untuk pindahkan ke imbangan duga. So ini yang kita buatlah ikut kitaran proses perakaunan. Okey. So kamu sudah ada pengetahuan awal berkaitan buku catatan pertama. Okay, so di manakah info ini perlu cikgu masukkan atau kita masukkan nanti? Di buku catatan pertama kita ada, kamu tahu kan, kita ada journal. Journal itu ada journal am, journal khas. Kita ada buku tunai dan kita ada yang ketiga buku tunai runcit. So di manakah maklumat awal ni? Sebab ini semua ialah baki perniagaan. Di mana? Siapa boleh tolong jawab? Mau masuk mana? Dalam BCP. Kita ialah perniagaan cemerlang yang menjual alatan muzik. Baki perniagaan pada 1 Mei 2019 adalah seperti berikut, dia cakap. So, cikgu besarkan lagi. Okay, kita fokus ini Okay, ada siapa-siapa boleh jawab? Mana cikgu mau masuk ini yang baki ni? Dalam jurnal am atau jurnal khas? Ya kan, lupa panggil nama. Zaidatul? Tak tahu cikgu. Okey, Ezra? Apa cikgu? Mana saya mau kasih masuk ini, premise inventory yang ni, semua baki ni, di mana saya perlu masukkan dalam BCP? Buku catatan pertama mana saya perlu masukkan maklumat berkaitan dengan baki ni? Am ke? Yes, pandai. Masih boleh ingat. So, ini ialah jurnal am. So, next kita pergi dokumen seterusnya. Ini dokumen 1. Kita ialah perniagaan cemerlang. Okey, sedia claimant. Kita ialah perniagaan cemerlang. Lepas tu ini ialah invoice. Nama kita di atas dan kepada ini ialah Persatuan Pencaragam Istimewa. Dan kita jual di sini ialah alat muzik, iaitu tamborin dengan seruling. So itu alatan muzik. So means kita punya barang niaga memang alatan muzik lah. So ini ialah barang niaga. So di manakah perlu cikgu masukkan dokumen 1 ni?
Okay, Clement. Oh, lupa. Jana jualan. Yes, very good. Jurnal jualan. So masih ingat juga. Okay, very good. So next, kita pergi yang ketiga, dokumen kedua ini. Dokumen kedua ni, iaitu Ines. Ines ready ah? So kalau kita tengok sini Ines, dokumen dua ini, atas ialah invoice asal. Lepas tu kita perniagaan cemerlang di kepada. Atas nama ni ialah syarikat Suzuki dan di sini ialah butir dia ialah Pianica dengan organ. So kita ini ialah apa? Ini ialah barang niaga kan? So ini masuk jurnal? Jurnal belian. Very good, jurnal belian. Oh, masih ada kebolehan. Tengok kamu memang bijak. Okey, bijak-bijak kamu ni. Boleh ingat dengan baik. Okey. Dokumen ketiga ini ialah bil tunai. Okey, ingat bil tunai. Kita di sini ialah atas ni, okey. Ini bil tunai salinan. So kita atas, so kita tengah jual barang niaga. Okey, tapi ini ialah bil tunai. Dokumen 3 ini Dian masuk jurnal mana? Atau mana satulah, jurnal kah, buku tunai kah, BTR kah, BCP yang mana satu? Enggak tahu, cikgu. Okey, kalau tidak tahu mungkin ada kawan yang boleh bantu? Wong Hanyu boleh bantu? Apa cikgu? Can you repeat the question? Ini bil tunai ini cikgu mau masukkan dalam buku catatan pertama yang mana satu? Yang mana satu buku catatan pertamanya? Bil tunai. Salinan. So masuk di mana? Jurnal Aska cikgu. Jurnal khas. Sebab kita pakai buku tunai di sini, so senang saja mau detect yang ini. Kalau dia melibatkan tunai atau cek, automatik kita masuk dalam buku tunai. So ini ialah buku tunai, okey? Oh, okay cikgu. Ya, bil tunai. Ini ialah buku tunai. So kita pergi invoice lagi. So dokumen keempat ialah invoice. So yang ini ini ialah invoice. So invoice ini ialah salinan. So kita sekarang ini butiran di sini ialah barang niaga. So di manakah, apakah jurnal, apakah buku catatan pertama yang sesuai untuk invoice dokumen 4 ini? Siti? Siti Nur Rabiah? Ya, cikgu. Mana cikgu mau kasih masuk nih dalam BCP? Invoice ni. Enggak tahu, cikgu. Tidak tahu, kalau invoice dia mesti dia ialah barang niaga. So yang di atas ini ialah kita ialah perniagaan cemerlang. So masuk jurnal mana? Kalau nama dia Jurnal Am. Sebab ini ialah barang niaga. Kalau barang niaga bukan jurnal am. Cikgu, jurnal jualan kah? Ya, betul. Jurnal jualan. Very good. Dia tolong kawan. Very good. Okey, gitulah kita mau. Kalau ada kawan yang tahu, tolong ya. Senang saja mau tengok. Siti, kamu tengok yang ini. Cikgu tunjuk. Kamu tengok di atas sini. Perkara pertama, kalau tengok dokumen, kita tengok dokumen itu apa? Invoice. Ada murid, dia tengok salinan saja dia sudah tahu. JJ, jurnal jualan. Tapi dia akan tengok sini dulu. Before dia confirm, itu jurnal jualan. Kalau di sini itu ialah barang niaga, maksudnya invoice salinan itu ialah jurnal jualan. Ada juga murid, dia tengok nama perniagaan. Kalau nama dia di atas, maksudnya jurnal jualan. Tapi pastikan di sini mesti barang niaga. Ini mesti barang niaga.
Kita kedai alatan muzik kan? Boleh faham? YOT. Komen YOT. Okay. Okay, thank you. Okay. Jangan salah lagi Okay. So, dokumen kelima ini berkaitan dengan wang tunai masuk. Keyword untuk berkaitan asal dan berkaitan dengan tunai dan bank, dia hendaklah dimasukkan dalam buku tunai. So, wang tunai masuk di sini kalau kita tengok kita ada tunai masuk berjumlah 2,000. So, ini ialah buku tunai. So, ini buku tunai. So, ini bil tunai. Kita di atas, kita jual kepada Cik Kwek. Kita jual piano sama dengan dia. Kita jual bagi dia piano. So, dia terus bayar kita guna cek. Ada nombor cek bawah sini. So, ini pun buku tunai. Boleh faham sudah setakat itu? Okey. So, apa yang kita diminta sediakan? Yang pertama, sebelum kita buat imbangan duga, kita perlu lengkapkan buku catatan pertama dan ledger. Then baru kita sedia imbangan duga. Okay. So, kita akan buat macam ni. Tadi kan cikgu ada satu journal arm kan? So, ada di sini kan? Ini kamu kena lengkapkan. Aset dan modal pada 1 Mei 20X9. So, macam mana dapat? So, kita guna yang ini. Okay. Masih tahu lagi kan apa dia aset, belanja, liability, boleh semua kan? So, boleh cikgu tanya dulu. So, ini mau pindah dalam journal arm. Premis ini ialah aset. Okay, dialah A, aset, ABS lah dia sebenarnya, kalau mau details lagi dia ABS. So, ini ialah aset, inventory, aset, bank. Siapa tahu bank? Bank apa? Able. Mana satu dia? A, B, L, E, H. Nazarika? L. Bank ialah A, aset. Tunai pun A, aset. Modal. Sen? Ya, cikgu. Modal ini kategori dia apa? Ableh. Mana satu dia? Aset, belanja, liability, equity pemilik? Modal. Equity pemilik. Ya, very good. So, dia ialah EP. So, senang. Kalau dia ialah, okay, kita akan pindahkan ini semua. So, macam mana kita pindahkan? So, kita pergi journal arm, kita masukkan yang debit dahulu. Aset A dengan B itu ialah sebelah debit. So, tadi ada aset kan? Ada berapa aset? Premis, inventory, bank dan tunai. So, kita akan masukkan 4 perkara ini di sini. So, kamu akan lengkapkan nanti So, cikgu ada di sini. Pertama tadi, premis. Apa lagi tu? Premis, inventory, bank dan tunai. So, kita akan tulis premis. Yang kedua, kita akan tulis inventory. Sini kita akan tulis inventory. Lepas tu kita tulis tunai. Kita tulis bank. Okey. Selepas tu kalau kita tengok kita masukkanlah amount dia masing-masing. 45,000, 15,000, 10,000, 1,000. Okey. Yang dikredit satu saja modal. Okey. Yang dikredit ada satu je. Tahu kan kalau kredit kena tulis ke dalam sedikit. So, nanti kamu akan pindah masuklah 15,000, 12,000 ke 1,000 dan 71,500 di sini. Masukkan amount dia masing-masing.
Okey, boleh faham kan setakat itu kan? Masukkan 15, 10, 1,500 tadi dalam tu. Sudah masukkan, so kita akan cari berkaitan dengan jurnal belian. Kenapa tidak jurnal belian? Oh, ada satu di sini. So, macam mana masukkan jurnal belian? Ambil amount yang bawah ini. 1,800. So, kita ada invoice daripada syarikat Suzuki. So, kita akan masuk di sini. Mei 6. Betulkah Mei 6? Yes, betul. Mei 6. Lepas tu kita akan masuklah di sini. Syarikat Suzuki. Syarikat Suzuki. Nanti kamu tengok soalan dan dia akan masuk amount. Dan jurnal jualan pun sama. Jangan tulis nama perniagaan sendiri dalam jurnal. Logik dia kita tidak akan rekod nama perniagaan sendiri dalam account. Okey, kita ada JJ sini 1. Okey, mana lagi JJ kita? Sini 2. So, masukkanlah JJ nanti untuk 2 hari bulan, 12 hari bulan. Dan kita 31, kalau jurnal belian tutup 31, pindah akaun belian. Kalau jurnal jualan tutup 31, pindah akaun jualan kredit. Boleh kan? Boleh kan setakat ni? Boleh cikgu. Okey. Nanti kamu isi saja. Lepas tu di buku tunai baki BP di sini kan kita ada baki tunai tadi ialah berapa? Baki tunai. Kita masukkan dulu baki tunai 10,000 dengan 15,000. So di buku tunai, cikgu tidak dapat kasih besar sudah. Bawah sini kita akan masukkan 10,000. Sini kita akan masuk tunai 1,500, ini 10,000. Okey, berdasarkan soalan. Dan baru kamu pergi tengok, baru kita pergi tengok yang mana ada kaitan dengan tunai dan bank. Sini tiada, dokumen 3 ada. Okey, so dia sudah tulis sedia di sana ada jualan. Lepas tu ada question mark. So, kamu isi amount ini. 1,120. Okay. Dan 14. Dia cakap 14 hari bulan ada. So, 14 ini kita ada 2,000 di sini. So, masukkan 2,000. Okay. Mandangkan duit dimasukkan ke dalam bank. Maksudnya bank akan kredit dulu. Dan tunai akan kredit dahulu. Okay, di sini macam silap ni. Sekejap. Ini bank. So kita memasukkan duit ke dalam bank. So tunai yang di sini bank debit. Wang tunai masuk. Okay, cikgu ubah sini. Kamu take note dia bukan di sini question mark dia. Okay, bank tunai masuk. So di sini bukan question mark, dia ialah di sini. Okay. Tunai keluar, lepas tu di debit bank yang masuk. Okay. Tunai kredit, bank debit. Itu nanti kamu tengok betul-betul itu catatan kontrak untuk bank dan tunai itu. Okay, apa lagi yang ada yang ini? Belian secara, ini ialah jualan secara tunai. So, kamu masuklah. Macam mana mau tengok dia masuk di kolom tunai atau bank? Kamu tengok bahagian bawah sini. Kalau dia ialah bil tunai, macam ini bil tunai. Sini nombor cek tu kena gariskan. Maksudnya ini ialah tunai. Kamu tengok yang kedua dokumen 6 tu. Yang tunai itu dia di garis. So maksudnya ada nombor cek di sana. So itu maksudnya ialah bank. Settle. So nanti imbangkan buku tunai, cari baki BB macam biasa. Sudah siap? Kalau sudah siap, barulah kita buat ledger macam biasa. Macam mana kamu kasih pindah daripada, maksudnya kan nanti kan kamu kena buka akaun premis, akaun inventory, buku tunai dengan bank tidak perlu sebab sudah ada buku tunai. Kamu akan buka akaun modal. Lepas tu syarikat Suzuki, akaun belian.
Lepas tu di sini jualan kita ada siapa? Kita ada Persatuan Pancaragam Istimewa dan Koperasi Angkatan Wira. Lepas tu kita ada akaun jualan. So nanti semua akaun tu memang ada sudah. Kita ada premis, inventory, modal jualan, belian. Lepas tu Persatuan Pancaragam Istimewa, Koperasi Angkatan Wira, Syarikat Suzuki. So kamu kasih masuklah amount-amount dia nanti. Actually sini ada sudah yang kena kasih sedia amount. So kamu diminta untuk lengkapkan bahagian yang tertentu sahaja. Okay, pastikan anda fahamlah apa yang anda buat pindah ke ledger itu. Then sudah dapat BB. Macam ini syarikat Suzuki ada BB sini 1,800. Nanti buatlah syarikat Suzuki 1,800 sebelah kredit. Dan jadilah imbangan duga. Cukuplah semua kitaran perakaunan setakat daripada mana tadi kita buat. Dokumen, BCP, ledger. Ledger tu yang ini ya. Ini ledger. Okay. Lepas tu baru imbangan duga. Settle. Sampai di sini. Boleh? Okey. Nanti kita akan tengok yang ini. Imbangan duga yang kamu sedia tu akan imbang. Tapi sebenarnya walaupun imbang, mungkin juga ada terdapat kesilapan. So apakah kesilapan-kesilapan itu? Dia disebut kesilapan tidak ketara. Iaitu kita ada 6 ini. Yang mana kesilapan amount, kesilapan terbalik atau songsang, kesilapan saling mengimbangi, kesilapan prinsip, kesilapan commission, kesilapan ketinggalan satu urus niaga. So, kesilapan tidak ketara ini boleh digambarkan dalam situasi. So, cikgu bagi nanti baca buku teks, dia akan explain tu macam mana. So, cikgu ambil satu situasi. Belanja membaki kenderaan sebanyak 1,000 telah didebitkan dalam akaun kenderaan. So, dia langgar prinsip apa? Cikgu sebut dia ni kesilapan prinsip sebabnya belanja dengan kenderaan adalah dua kategori yang berbeza. Belanja. Kenderaan tu ialah aset. So, bila kita rekod salah akaun, kita langgar prinsip. So, ini jawapan dia ialah jenis kesilapan tidak ketara ialah kesilapan prinsip. So, untuk tengok bagaimana kesilapan lain itu boleh rujuk dalam buku teks. Kalau tidak faham, then boleh tanya cikgu. Okey? Kalau tidak faham, boleh tanya cikgu. Okey? Memang imbangan duga kamu sedia nanti kadang-kadang kita cakap, imbang. Tapi sebenarnya kadang-kala ada kesilapan yang kita tidak sedar tetapi terimbang juga. Itu imbangan duga. Begitu. Okey? Kenapa? Contohnya yang inilah belanja kenderaan. Belanja tu didebit, kenderaan tu pun didebit. So walaupun kita masuk, contohlah kita bayar guna cek. Walaupun kita debit belanja, sebenarnya kita mau debit kenderaan, tapi kita pergi debit belanja. So kita kredit bank. Automatik masih imbang juga sebab ada satu debit, ada satu kredit walaupun kita salah akaun. Walaupun salah akaun. Contoh paling senang, saya hutang kamu tapi kamu tulis nama adik saya. Tetap juga kamu punya akaun akan imbang. Cuma nama saja salah. Begitulah. Ada apa-apa soalan? Kalau tiada, inilah latihan kamu sampai soalan nombor 5. Kemarin sampai 3 kan? Hari ini sambung sampai dari soalan inilah. Soalan ini, perniagaan cemerlang sampai soalan yang ini. Yang kelima tadi. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, cikgu akan edit soalan sekejap lagi. Kalau tiada apa-apa soalan, kita habis setakat ini dulu. Ada apa soalan nanti masa menjawab boleh tanya cikgu. Okey? So, itu saja untuk kelas hari ini. Kalau tiada apa-apa soalan.
Okay, thank you kamu yang selalu hadir kelas cikgu. So kita jumpa lagi next class. Bye bye.